not go down in Gaza tonight. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Dengan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk mendengar perkongsian tentang Palestin. Malam ini Ansara 8084 telah menjemput wakil dari MyCare iaitu Dr. Muhammad Fani bin Sulaima yang merupakan pengurus MyCare Melaka. Selamat datang Dr. Muhammad Fani. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi MyCare ini merupakan antara NGO yang terlus dari segi pengurusan keuangannya kerana setiap tahun MyCare menghantar laporan keuangan. Ini boleh disemak dalam laman web rasmi MyCare. Jadi sebelum kita meneruskan agenda pada malam ini, dijemput Puan Syikin Ali iaitu Timbalan Presiden Ansara Seremban untuk memberikan sepatah dua kata. Dengan ini, dipersilakan Syikin. Okey, terima kasih Puan Zurida selaku penyelaras program kita pada malam ini dan beliau juga merupakan Ketua Biro Kerohanian iaitu Road to Jannah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada puan-puan dan tuan-tuan sekalian yang sudi hadir pada malam ini, utamanya kepada Dr. Muhammad Fani, saya Syikin Ali selaku wakil kepada Persatuan Alumni MRSM Seremban. Ya, Presiden sepatutnya hadir pada malam ini. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih kerana atas jemputan dan juga mohon maaf kerana tidak hadir pada malam ini. Beliau berada di Kota Baru untuk ada dinner di sana. Beliau juga menyampaikan salam beliau kepada semua yang hadir pada malam ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Sister Seremban 8084 kerana dapat mengadakan perhimpunan kita pada malam ini. Ya, dan terima kasih juga kepada Dr. Muhammad Fani dari MyCare kerana sudi bersama kita pada malam ni. Perhimpunan kita ni semoga Allah berkatilah ya. Kita tak dengan cara apa sekalipun kita cara kita berhimpun, Palestin tetap di hati kita, insya-Allah. Semoga Allah berkati perhimpunan kita pada malam ini dan ucapkan terima kasih juga kepada semua yang sudi hadir dan menyokong. Dengan adanya MyCare pada malam ini, kita dapatlah sedikit sebanyak mengetahui lebih lanjut ya, Dr. Fani. Okey. Saya tak ada nak cakap banyak lagi, itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih ucapkan kepada Syikin di atas ucapan tadi. Jadi kita teruskan agenda seterusnya. Hadirin yang dirahmati Allah, tema sesi perkongsian pada malam ini ialah Palestin di hatiku. Jadi tanpa melengahkan masa, dengan ini dijemput Dr. Muhammad Fani untuk memulakan perkongsian. Dengan itu dipersilakan Dr. Muhammad Fani. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya muliakan Puan Zurida Abdul Aziz selaku MC pada malam ni. Dan saya hormati Puan Syikin Ali sebagai Timbalan Presiden kepada Persatuan Alumni MRSM Seremban 8084, juga kepada semua tuan-tuan dan puan yang hadir secara maya pada malam ini. So, Alhamdulillah, Allah bagi rezeki pada kita untuk sama-sama
Orang kata saya bukan nak bagi ceramah sangat, cuma perkongsian apa yang saya tahu kan, untuk kita sama ambil sebagai pengajaran, sebagai peringatan kepada kita bersama. Terlebih-lebih lagi kepada diri saya lah yang bercakap, yang kata kena sama-sama membantu insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti kita tahu, Palestin ini sangat dekat di hati kita. Palestin ini sangat dekat di hati kita. Masjidil Aqsa memanggil kita. Palestin memanggil kita. Memanggil atas apa? Atas satu makna, iaitu akidah yang sama. Walaupun bangsa berbeza, kita dengan mereka, tapi kalau kita tengok di skrin sekarang ni, kita tahu ini adalah isu perjuangan. Perjuangan kita bersama. Saya mulakan, ada apa dengan Palestin ini? Saya mulakan dengan satu hadis Nabi, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. InsyaAllah ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. May yuridillahu bihi khaira, barang siapa Allah nak bagi kebaikan, kebaikan kepada dia, yufaqihu fid din, Allah fahamkan dia dengan agama. So kita sama-sama berdoa pada malam ni, baik di rumah-rumah kita, kita sama-sama niatkan dalam hati kita supaya isu Palestin ni kita dapat faham bersama. Supaya kita dapat menghayati dan Allah bagi kefahaman yang jitu dan jelas. Kenapa kita kena betul-betul membantu Palestin dan memenangkan perjuangan kita bersama ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bumi Palestin adalah bumi para nabi. Kalau kita tengok daripada sejarah kehidupan manusia, bermula daripada Nabi Adam, turunnya nabi-nabi terdahulu, dia ada up and down dalam kehidupan. Bila manusia lari daripada tujuan diciptakan, menjadi hamba Allah, menjadi khalifah di bumi ini, Allah turunkan nabi. Kalau kita tengokkan graf tu, dia naik turun dan sampailah kepada nabi-nabi yang pergi ke Baitul Muqaddis di kawasan sekitar dan sebagainya. Kita boleh tengok kerajaan pertama, kerajaan Islam pertama adalah pada zaman Nabi Sulaiman. Kerajaan yang tak akan ada selepas itu, kerajaan yang lebih hebat daripada kerajaan Nabi Sulaiman. Dan seterusnya nabi-nabi yang ada. Sampailah bumi Baitul Muqaddis ataupun Masjidil Aqsa ini adalah satu cita-cita besar yang sampai kepada Nabi Muhammad SAW sendiri menyatakan kepada para sahabat. So tanah air kita yang kedua. Tanah air kita yang kedua. Tapi kita tengok satu surah yang cukup dekat dengan apa yang berlaku, itu surah Al-Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Kita tengok dalam surah ini, Allah mulakan daripada ayat 1 ni, Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba, yakni Nabi Muhammad pada malam hari daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa. Ini disebutkan jelas dalam ayat 1 surah Al-Isra ni. Kalau kita tengokkan, Masjidil Aqsa itu adalah Al-Quran, namanya di Palestin. Tapi Allah mulakan dengan siapa yang patut ada di Masjidil Aqsa, itulah Maha Suci Allah. Subhanallazi, maknanya mereka yang menyucikan jiwa mereka. Termasuklah Rasulullah yang hadir pada kita tahu Isra' Mi'raj ini, kan, perjalanan itu, mereka-mereka yang hadir ke Masjid Al-Aqsa ini adalah mereka yang suci hati dia. Sebab tu dalam ayat seterusnya tu, yang kami berkati sekelilingnya.
yang memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dalam ayat 1 surah Al-Isra, kalau kita tengok mufassirin banyak menggambarkan dalam ayat 1 ni saja kita boleh tengok kebesaran macam mana Masjid Al-Aqsa itu yang di sekelilingnya ini perlu dilihatkan tanda-tanda kekuasaan kebesaran. Adanya makam-makam Nabi terdahulu. Kita tengok dari segi kesuburan, dari segi pertanian dan sebagainya, tumbuhnya pokok-pokok yang begitu subur dan sebagainya, tanahnya yang subur. Di Muqaddis ini, di kawasan Masjid Al-Aqsa ini juga kita tahu di zaman kegemilangan Islam pada zaman Nabi Sulaiman itu dah ada tamadun yang begitu hebat. Lebih hebat daripada zaman kita sekarang ni. Bayangkan tamadun itu begitu gah sekali. Itulah tanda-tanda kekuasaan Allah yang telah diberikan gambaran di sekeliling Masjid Al-Aqsa. Dan kita tahu anything about Masjid Al-Aqsa ini, last sekali itu perjalanan Masjid Al-Aqsa ini Allah mendengar, Allah Maha mengenal dan lebih mengetahui. Sejauh mana? Kalau kita hari ini kita tahu sejarah Masjid Al-Aqsa itu, jalanan dia macam mana, dan kita tahu Zionis merampas, kita cuba nak dapatkan balik dan sebagainya, Allah lebih mengetahui dan lebih mendengar doa-doa rintihan daripada kita semua untuk kita dapat bersama memasuki Masjidil Aqsa ini. Dan ada apa dekat bumi Palestin ini? Kalau kita tengok balik back ke belakang pada zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad memasakkan tadilah dengan peristiwa Isra' Mi'raj. Maknanya satu perjalanan semua orang Islam untuk nak memenangkan Islam dengan mendapatkan balik Masjidil Aqsa. Dan bila Saidina Umar pada zaman pemerintahan Saidina Umar ni 1638, Saidina Umar pergi sendiri ke Baitul Muqaddis mendapatkan kunci Masjidil Aqsa. Dan apa Saidina Umar bagi tahu, Masjidil Aqsa ini hak semua orang Islam. Baitul Muqaddis ini adalah tanah hak kepada semua orang Islam, semua Muslim. So tanah air kita yang kedua berada di Baitul Muqaddis, iaitu di kawasan sekitar dan Masjidil Aqsa itu. Masjid kiblat pertama umat Islam dan juga tanah air kita yang kedua. So bumi akhir zaman, kita tengokkan sejarah, kita balik tengok sejarah balik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu kalau kita tengok sejarah ini, kalau kita belajar macam kita belajar matematik ataupun kita belajar sains, sebab sains dengan matematik ni dia selalu banyak kita gunakan akal. Kalau kita baca Al-Quran, kita menghayati dengan hati dengan akal. So sejarah ini sama. Kita kena hayati dia dengan hati dengan akal. Barulah kita dapat menyusuri sejarah itu dengan kekuatan hati dan akal itu sendiri. So sejarah Baitul Muqaddis, pembebasan Masjidil Aqsa ini daripada zaman Saidina Umar, dijaga rapi daripada zaman Khalifah Umayyah kan, 650 750, pergi kepada zaman Abbasiyah juga, menjadi satu tempat. Baitul Muqaddis ini adalah tempat yang tinggi tamadunnya, dijaga Masjidil Aqsa itu sendiri. Sampailah Perang Salib 1199 dan menang balik Salahuddin Al-Ayyubi merampas kembali Baitul Muqaddis atau Palestin, Masjidil Aqsa ini pada 1187.
Dan kalau kita tengok benteng-benteng di seluruh Masjid Al-Aqsa itu sendiri di kawasan sekitar telah ditinggikan oleh kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah meninggikan 1517. So dia telah melebarkan kawasan Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Palestin adalah bumi akhir zaman. Kalau kita tengok surah Al-Isra ayat 6, ini yang kesinambungan ayat 1 yang perbincangannya membincangkan tadi. So dalam ayat ni saya bacakan dia punya maksud dia. Kemudian setelah kamu bertaubat. Dalam ayat 2, ayat 3 diterangkan berkenaan dengan macam mana keimanan Nabi Musa, keimanan Nabi Nuh yang mana dibawa dalam kapal itu, mereka-mereka yang beriman dan sebagainya. Dan tibalah pada satu saat dikatakan kaum Israel ini, Bani Israel ini akan membuat kekacauan, kemusnahan 2 kali. So setelah kali pertama, mufassirin ataupun ulama bagi tahu kekacauan pertama telah berlaku di zaman Rasulullah dan mereka telah dikalahkan oleh mereka-mereka yang beriman. Dan kemudian setelah kamu taubat, ini kembali kepada ayat 6 ini, Allah kembalikan kuasa mereka. Kita tengok zaman sekarang ini, Allah kembalikan kekuasaan dan diberikan banyak harta, anak pinak. Yahudi ni sendiri berkembang di seluruh dunia sebanyak 15 juta. Sangat cepat mereka berada di US dan di kawasan negara haram Israel itu sendiri. Kalau campur semua di seluruh dunia, sekarang ni lebih kurang dalam 15 juta. Dan mereka ini ada tentera yang ramai. Itu Allah katakan dalam ayat 6. Tapi ayat 7 ini dah menggambarkan macam mana bila berlaku janji kedua. Janji kedua datang, ini mereka akan dikalahkan bila mereka berbuat kejahatan, kerosakan di muka bumi. Bila sampai janji kedua ini datang, kaum Yahudi ini akan muram muka kamu dengan penghinaan dan keganasan. Dan untuk masuki dan tentera-tentera Islam yang beriman ini akan memasuki Masjid Baitul Muqaddis sebagaimana mereka telah masuknya pada kali pertama. Pada kali pertama iaitu kemenangan Islam pada zaman Saidina Umar, Khalifah Umar. Dan kali kedua ini, kita kena percaya masa depan, maknanya bumi Palestin adalah bumi akhir zaman yang Allah janjikan dalam surah Al-Isra ayat 7 ini. Dan pejuang bumi Palestin adanya pejuang yang sentiasa cekal ada di sana menurut hadis ini. Kalau kita tengok hadis Ahmad ini, daripada Ahmad ini, di hujungnya daripada Abu Umamah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, segolongan umatku akan terus memperjuangkan kebenaran menentang musuh mereka yang ganas dengan kecekalan. Orang yang tidak bersetuju dengan perjuangan mereka tidak dapat melemahkan perjuangan mereka sehinggalah sampai ketentuan Allah. Namun mereka tetap teguh dengan perjuangan. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di mana mereka? Baginda menjawab, di Baitul Muqaddis dan sekitar Baitul Muqaddis. Allahu Akbar. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu di kawasan sekitar itu akan sentiasa ada mereka yang sentiasa berjuang untuk nak meninggikan kalimah Allah. Dan di mana mereka? Sahabat bertanya, mereka di Baitul Muqaddis dan sekitar Baitul Muqaddis. Dan daripada zaman berzaman sehinggalah berlakulah kelicikan gerakan Zionis ini. Saya bawakan satu perjalanan sejarah yang ringkas macam mana Herzl ni, inilah yang fahaman yang dipegang, Zionism yang dipegang. Dia menulis satu buku sebenarnya 1897. Ada orang kata dia tesis PhD, ada orang kata dia buku berkenaan dengan the Jewish State. Jewish State ini ideanya telah dibentangkan.
So daripada situ dia ada Kongres Zionis pertama 1897 dibentangkan berkenaan Ida Herzl ini dan dilantik sebagai Presiden Kongres Zionis. So daripada Kongres ini bersetuju dan meluluskan beberapa perkara, termasuklah penubuhan penempatan Yahudi di Palestin. Ini yang mereka persetujui, menyatukan semua orang Yahudi di pelbagai negara. Dia memperkukuhkan semangat mereka dan sebagainya, melakukan langkah-langkah penjagaan untuk mendapatkan sokongan kuasa besar daripada projek Zionis. Daripada sinilah telah beberapa kali Herzl ni dan pasukan Kongres Zionis ni ataupun WZO ini pergi berjumpa dengan Khalifah Turki Uthmaniyah pada masa itu, Sultan Abdul Hamid, Sultan Abdul Hamid II, menyatakan mereka pergi banyak kali untuk nak beli tanah di Palestin ini, menawarkan cukup mahal harga tanah-tanah di situ untuk dijadikan negara mereka. So apa Sultan Abdul Hamid II bagi tahu, sebab masa tu sebelum Perang Dunia lagi kan, tapi kerajaan Turki Uthmaniyah ni tengah goyang dengan berlakunya konflik dengan bangsa Arab lain dan sebagainya. So Palestin, Sultan Abdul Hamid II bagi tahu, Palestin bukan milikku, bukan milik bangsa Turki, tetapi milik bangsa Arab. Baitul Muqaddis pula bukan milik bangsa Arab, tetapi milik umat Islam seluruhnya. Aku tidak akan sekali menyerahkan bumi Palestin walaupun sejengkal. Bangsaku berjihad bermati-matian mempertahankan dan menyuburkan tanahnya dengan darah-darah mereka. Simpanlah wang kamu yang berjuta itu, sekiranya suatu hari nanti Khalifah Islamiyah ini tumbang, kamu boleh mengambilnya dengan percuma. Adapun sekiranya aku masih hidup, aku lebih rela diriku dicincang daripada melihat bumi Palestin dikeluarkan dari Daulah Islamiyah. Perkara itu selama-lamanya tidak akan berlaku selagi kami masih hidup. Allahu Akbar. Begitulah kefahaman Khalifah sendiri berkenaan dengan Palestin dan Baitul Muqaddis. Pemilikan bukan milik bangsa Arab tetapi umat Islam. Sebab ia adalah tanah wakaf pada seluruh umat Islam. Tanah kedua kita. Tanah kedua kita bersama umat Islam. Sebab nak dapatkan Palestin, nak dapatkan Baitul Muqaddis ini, orang Islam sendiri berjihad bermati-matian mempertahankan dan menyuburkan tanahnya dengan darah-darah mereka. Dan berlakulah Perang Dunia pertama 1914, 1918. Kita tahu kekalahan kerajaan Islam yang terakhir, Turki Uthmaniyah 1914. Berlakulah perpecahan negara-negara Arab dan sebagainya. Mereka cuba dijanjikan dengan kemerdekaan, dipecahkan oleh musuh-musuh. Masa tu British, mereka peranan Perancis, mereka peranan dia berjanji nak lepaskan negara-negara ini dengan wilayah dia sendiri dan sebagainya dijanjikan. Dan adanya deklarasi Balfour. Inilah deklarasi yang tidak berapa nak, dia sepucuk surat biasa sahaja sebenarnya, 1917, tapi dijadikan satu rujukan, dijual deklarasi ini begitu mencanak oleh kawan-kawan Zionis ini, dan idea penubuhan negara kepada bangsa-bangsa Yahudi, Jewish state tadi, nak dilaksanakan. So di bawah penjajahan masa tu dipecahkan beberapa negara Arab di bawah France dan beberapa negara ataupun kawasan di bawah jajahan British. So Palestin ini di bawah jajahan British daripada 1920 sampailah 1948. So daripada sinilah berlakulah Persatuan Zionis ini, Zionis WZO tadi. Dia pergi untuk nak dapatkan sokongan daripada British, dah dapat sokongan daripada British, dia dapatkan sokongan daripada US untuk nak masuk ke Palestin.
Selama 28 tahun mereka memunggah orang-orang Yahudi ini daripada US, daripada Europe, daripada UK sendiri pergi ke negara Palestin. Itulah yang telah terjadi, dan pemerintah British masa tu melayan mereka ini sangat-sangat macam anak emas kat situ. Memberi tempat dan sebagainya. Dan kemuncaknya bila British keluar, Yahudi laknatullah ini, Zionis, mereka membina pada 15 Mei 1948 mereka mengisytiharkan mereka adalah sebuah negara Israel. Bagi kita negara yang haram, Israel yang haram, tapi bagi mereka, mereka telah mendirikan 1948, 15 Mei berlakulah peristiwa ini. Tapi bagi rakyat Palestin di sana, peristiwa Nakbah ini mereka dihalau daripada negara mereka. Sebanyak 800 orang dihalau. 120,000 di Baitul Muqaddis di Palestin ini bukan orang Islam sahaja, tapi termasuklah orang Kristian yang dihalau. 120,000 orang masa tu adalah Kristian dan selebihnya. Kalau kita tengok kemusnahan yang dibuat di Deir Yassin, pembunuhan beramai-ramai, masa ni tentera pengganas ini, tentera Zionis pengganas ini, dia tak ada belas kasihan. Macam mana dia membantai. Kita tengok hari ini mereka bantai begitu teruk anak-anak kecil, wanita dan sebagainya. Sama apa yang berlaku pada peristiwa Nakbah ini. Tiada belas kasihan. Dikatakan rumah itu mereka berjalan sahaja di sekitar, dicampak bom dalam rumah meletup. Campak je bom meletup dalam rumah. Dia tak kira ada kanak-kanak, wanita, semua telah terkorban. Itulah peristiwa yang berlaku, peristiwa Nakbah ini. Di Zaitun ini kemusnahan juga berlaku. Mereka dapat bantuan ketenteraan, bantuan dari segi persenjataan daripada kerajaan British, daripada US, daripada dulu. Ini yang mereka buat kehancuran di bumi Palestin. Dan setelah itu berlaku lagi peristiwa Naksa 1967. Ini perang 6 hari antara Arab dengan Israel. Dengan kekalahan tentera-tentera Arab pada masa itu, berlaku lagi. Telah dihalau keluar pelarian-pelarian daripada bumi Palestin ini, lebih kurang dalam 350,000 orang dihalau keluar daripada kawasan sekitar. Itu yang wujud hari ini, kem-kem pelarian ini yang berada di Janin, di kawasan sekitar, di Lubnan dan sebagainya. Mereka ini masih lagi duduk di kem pelarian sampailah hari ini. Tapi masa kekalahan Arab ini, kita tengok Arab ini, mereka telah mengisytiharkan no peace with Israel, no recognition ataupun negotiation. So ini adalah firm. Kita boleh tengok pada 1967 dia firm. Arab ini dia bersatu. So kalau tengok selepas tu ada serangan ke Masjid Al-Aqsa. Masa ni serangan ini ada berlaku kebakaran sebenarnya pada 1969 ni. Kenapa YC ditubuhkan? Sebabnya ada berlaku kebakaran. Seorang Zionis, ada orang Yahudi daripada Australia yang dia pergi melawat di Baitul Muqaddis ni. Dia masuk ke Masjid Al-Aqsa dan dia bakar. Mimbar yang terbakar, kita boleh tengok di kawasan mimbar itu telah dibakar. So berlakulah peristiwa ini, peringatan ini yang berlaku, peringatan setiap tahun pada Ogos 1969 ini. So YC ditubuhkan pada September. Dan kalau kita tengokkan di website YC sendiri pun, tujuan atau objektif YC ini adalah memberi pembebasan kepada Palestin, memperjuangkan isu-isu Palestin ini.
berlaku di OIC. Okey, itu tujuan. Tapi kita tak nampak sampai kini kuasa OIC itu sendiri dah makin hilang taring dia pada isu apa yang berlaku sekarang ini pun kita tak nampak satu suara OIC yang begitu jelas kedengaran yang orang kata menjadi boleh jadi leader kepada negara-negara Islam lain. OIC ni adalah satu pertubuhan negara Islam. Tapi saya sendirilah, ini pandangan saya tak nampak di mana. Walhal ditubuhkan itu adalah atas semangat, atas spirit ini untuk nak membebaskan Masjidil Aqsa dan membebaskan Palestin itu sendiri. So Palestin hari ini kita boleh tengok daripada map ini daripada 1948, 46 sehinggalah ada perjanjian ataupun resolusi di UNGA 1947 ni UN Plan. Kita boleh tengok kawasan sekitar pembahagiannya sangat tidak adil lah. Israel dapat 53%, Palestin 47%, di kawasan Gaza, Ramallah dengan Jerusalem. Jerusalem itu menjadi kawasan international area, still lagi dipegang oleh kuasa besar UN. So di resolusi 181 itu tak jelas. Maknanya pihak Israel, negara haram, telah merampas kawasan-kawasan yang telah diresolusikan pada UNGA 1947. Dan setelah Perang Arab Israel, dia makin mengecil. Kalau kita tengokkan pada 1947-48 itu, Gaza itu ada meluas. Dia bentuk L lagi Gaza. Tapi bila 1967, Gaza itu dah kecil kan, termasuk dengan Sinai telah dirampas. 1973 Sinai, Mesir berjaya merampas balik kawasan Sinai. Dan sampailah hari ini kita boleh tengok kawasan makin mengecil. Di kawasan-kawasan yang hijau itu pun di West Bank, kalau kita boleh tengok today ini, kawasan West Bank itu, kawasan hijau tu tak semestinya hijau itulah kawasan Palestin. Tak boleh terjamin sebab dia dah bercampur, telah dirampas. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kalau kita pergi ke mana-mana, pergi ke pasar, pergi ke masjid, ke balik, tiba-tiba ada orang dekat rumah kita dan dia beritahu kita nak masuk rumah kita, dia beritahu, ini rumah kami, awak tak boleh masuk, you tak boleh masuk, dan dihalau dengan senapang dan sebagainya. Itulah kekejaman yang berlaku ke atas mereka-mereka yang di sebelah West Bank, di tebing barat. Dan Gaza, kita tengok Gaza hari ini penduduknya 2.2 juta. Bayangkan sekecil sekakang kera, lebih kurang lebar dia, kalau kita tengok belah Gaza atas ni, utara ini lebih kurang dalam 6 kilo dia punya lebar. Yang belah bawah ini dekat dengan sepadang Rafah ni 12 km dan panjang dia lebih kurang dalam 41 km. Kalau ikutkan lebar dengan panjang ini, kita boleh ambil kalau Melaka ini adalah antara negeri terkecil di Malaysia, agak kecil Melaka. Melaka ni boleh kata kita belah empat lah. Dia suku daripada Melaka. Bayangkan penduduk di Melaka 1.2 juta dengan keluasan Melaka, tapi penduduk di Gaza 2.2 juta kepadatannya dengan keluasan yang ada. 1/4 daripada Melaka. Bayangkan tuan-tuan dan puan, kepadatan. Macam mana mereka nak hidup. Dan setelah berlaku beberapa proses intifada dan sebagainya, Hamas membentuk kerajaan 2016 daripada pilihan raya mereka, dan pilihan raya yang sangat saksama dan adil dengan jumlah peratusan keluar mengundi yang cukup tinggi, disahkan kerajaannya dan berlakulah serangan daripada Israel. Perang antara Gaza dengan pihak negara haram Israel ataupun tentera Zionis.
bermula daripada 2008, 1,700 korban yang telah berlaku. Pillar of Defense 2012, ini Gaza pada perang ketiga, Gaza dibom, dibantai dan sebagainya, 2,200 korban. Kita boleh tengok macam mana before and after di Gaza. Tentera Zionis ini bila mereka mengebom, dia tak ada rasa kesian, kan? Kalau kita tengokkan dia corak dan sebagainya, sekarang ini pun sama pattern dia macam dulu dan kini. Ini berlaku, kalau tuan-tuan dan puan ingat, 2021 Saif Al-Quds, peperangan, tapi tidak lama. Masa ni kita tengah bertarung dengan COVID, kan. Angka korban pada hari ini syahid 212. Dan kita tengok warga yang majoriti adalah kanak-kanak, wanita dan warga tua. So, perkembangan terkini, apa berlaku di Palestin pada ketika ini, pada saat ini, kita tengok apa yang dinamakan sebagai operasi Taufan Al-Aqsa. Al-Aqsa itu dijadikan satu pasak dalam operasi ini. Kalau kita tengok yang sebelum ini pun sama, Saif Al-Quds pun sama. So maknanya kali ini dia lebih kepada meletakkan terus nama Al-Aqsa itu. Al-Aqsa itu menjadi cita-cita. Kalau kita tengokkan teori naik turun kekuasaan di bumi ini, kalau Islam itu menang, kawasan Al-Aqsa itu kita menguasai, Islam itu menguasai. Tapi sekarang kita tahu yang Israel tengah menguasai kawasan Baitul Maqdis itu. That's why operasi ini dinamakan Taufan Al-Aqsa. Maknanya nak membebaskan sendiri Al-Aqsa itu sendiri. So maknanya operasi ini telah memasakkan Hamas sendiri nak memperjuangkan pembebasan Al-Aqsa. Dalam surah Al-A'raf ayat 132, 133 dinyatakan dengan jelas kat sini, alaihimun tufan. Kalau tengokkan ini mukjizat, salah satu mukjizat Nabi Musa bila dia berhadapan dengan Fir'aun dan Allah turunkan, kami menghantarkan kepada mereka taufan dan belalang dan kutu dan katak dan darah sebagai tanda bukti yang jelas nyata. Maka mereka tetap juga berlaku sombong, takbur dan menjadi kaum yang menderhaka. Kalau tengok kan sama pattern kaum Yahudi ini dalam diceritakan dalam Al-Quran sendiri adalah kaum yang begitu sombong dan takbur. Mereka sangat sombong bila bercakap, sombong bila mereka buat sesuatu secara berlebih-lebihan dan sangat menderhaka. Dan taufan ini dinyatakan dengan jelas ini adalah salah satu perkara yang dihantar oleh Allah kepada kaum yang sombong ini. So operasi Taufan Al-Aqsa ini, Brigade Al-Aqsa lancar pada secara tiba-tiba. Cukup mereka merancang yang satu operasi yang cukup jelas bagi mereka pada memberi kejutan. Dia sama dengan perang Mesir melawan Israel pada 1973. Kalau tengokkan serangan secara tiba-tiba itu pada perayaan Yom Kippur. Sebab Yahudi ni bila dia merayakan sesuatu, dia sangat enjoy. Termasuklah dia membantai mereka-mereka yang berada di sekitar Masjid Al-Aqsa itu sendiri. So masa inilah masa yang terbaik Brigade Al-Qassam ini lancarkan operasi pada 7 Oktober Sabtu melalui darat, laut dan juga udara, menguasai sampai masuk ke 50 kilo ke dalam negara haram Israel yang tak pernah terjadi, tak pernah terfikir oleh Zionis sebelum ini.
Tapi latar belakang, jom kita tengok latar belakang operasi ini, pencerobohan ke atas. Kenapa berlakunya? Kenapa operasi ini dilancarkan? Kalau kita tengok, selama 75 tahun, kalau kita jangan letakkan diri kita dekat sini, kenapa Hamas ataupun Al-Qassam, Tentera Al-Qassam itu menyerang Zionis dahulu. Ramai orang tak clear. Ramai mereka tanya, kenapa serang dulu? Dah cari pasal, kenalah balik. Tak. Kalau kita tengok sejarah tadi, kalau kita memahami betul-betul sejarah, 75 tahun dibantai. 75 tahun dibantai. Dan begitu terseksa dalam kurungan penjara terbesar di dunia, mereka adalah ada hak untuk nak mempertahankan diri, untuk nak mendapatkan hak mereka balik. That's why mereka melancarkan operasi. Dan di sini dilistkan beberapa sebab terkini. Masjid Al-Aqsa itu menjadi tempat pencerobohan yang berlaku oleh ekstremis Zionis. Bila ada perayaan je mereka akan masuk Masjid Al-Aqsa, membuat kekacauan dan sebagainya, dan membantai mereka-mereka dekat sana. So kezaliman ini telah membunuh sebanyak lebih 200 orang daripada awal tahun lagi. Setiap tahun di kawasan Tebing Barat itu berlaku kematian dan tidak diwar-warkan kepada dunia bahawa Zionis ini, tentera penjajah dan kawasan sekitar, mereka yang ekstremis ini telah membunuh seramai 200 lebih daripada awal. Begitulah di atas tahun berlaku. Dan kezaliman ini juga Zionis ini memenjarakan. Kalau kita tengok kat angka terkini di Tebing Barat, di penjara itu sendiri lebih kurang 6,000 orang tahanan telah dipenjarakan dan disiksa oleh tentera Zionis ini. 6,000 tu cukup ramai sebenarnya. Ditahan tanpa sebab. Dan saya hadir satu conference di Seremban pada tahun ini. Dia buat conference, international conference about Palestine. Kat situ diberitahulah berkenaan dengan situasi terkini, keadaan Palestin dan sebagainya. Dan salah satu benda yang sangat menyentuh hati bila kita tengok tahanan-tahanan yang dipenjarakan oleh Zionis ini, mereka disiksa. Dia bukan penjara saja. Mereka disiksa sangat teruk. Cabut kukunya dan yang ada yang hamil, yang melahirkan anak. Bayangkan tuan-tuan dan perempuan melahirkan anak seorang-seorang dalam penjara, tidak dipedulikan dan sebagainya. Dia terpaksa menguruskan seorang diri, menahan kesakitan seorang diri di dalam penjara tanpa bantuan dan sebagainya. Hari itu yang masa conference itu, ada seorang wanita yang dia melahirkan anak itu dibesarkan dalam penjara, dan setelah dibebaskan, anak itu memberi ucapan pada conference itu yang sangat menyentuh hati dan menyuruh supaya membebaskan semua tahanan yang ada di penjara Israel ini. Sekatan seterusnya adalah sekatan rejim Zionis ke atas Gaza yang sudah melebihi 16 tahun. Ini adalah sekatan dari segi ekonomi, pintu sepadan tidak dibuka. Bayangkan dari segi perhubungan dan sebagainya. Telah diberi sekatan sebegitu lama, 16 tahun. So prospek normalisasi, ini sangat penting untuk kita sama-sama memahami prospek normalisasi hubungan di antara Zionis Israel dengan Arab Saudi yang boleh melemahkan perjuangan Palestin. Normalisasi, kalau tengok unggah yang terbaru, macam mana Perdana Menteri Negara Haram Israel telah memberi ucapan diunggah di PBB, persidangan PBB pada tempoh hari dengan begitu angkuhnya. Kita boleh tengok perangai Yahudi ini sangat-sangat angkuh. Bila dia memberi ucapan dan sebagainya, dia mengatakan akan berlaku pemetaan baru di kawasan Arab. Dengan kita tengok apa yang ditayangkan itu, tiada langsung negara Palestin. Tiada langsung negara Palestin.
dan normalisasi ini cuba dijayakan oleh Zionis Israel ini dengan negara Arab Saudi. Dia telah berlaku normalisasi, maknanya perhubungan, resolusi perhubungan dengan negara Jordan, negara-negara lain yang terlibat di sekitar. Termasuklah kalau kita tengok Presiden Turki sendiri kan dah mula nak berbaik dan sebagainya, dan Arab Saudi sendiri menyatakan kesudian untuk nak mula berbaik dengan Israel. Kalau kita tengok yang 1967 sepakat kata kita tak iktiraf Israel, kita tak akan ada hubungan dan sebagainya. Lately setelah beberapa puluh tahun normalisasi, maknanya Israel cuba nak berhubung dengan semua negara Arab ini, nak jadikan dia negara yang sah di sisi bangsa-bangsa Arab. Itu suatu petanda yang tidak baik. Kalau tengokkan Arab Saudi pun agak malu-malu lagi sebab dia ada 2 kota suci yang masih dipegang di sana, dijaga. Itu yang kenapa operasi ini berlaku penting untuk kita, kalau kita tengok geopolitik itu sendiri di kawasan Timur Tengah. Ini pada September, pada Ungar, kita tengok macam mana Erdogan ni dah start nak work dengan Israel, kerjasama dan sebagainya. Ini yang kita tak nak berlaku, macam mana Saudi sendiri dan sebagainya. Okay. So bila terjadinya operasi Tafaq Al-Aqsa ni, saya difahamkan bila ada perbincangan hari itu dengan mengikuti satu program, ada seorang panelis tu dia bagi tahu, dia kata sebenarnya Tentera Al-Qassam ini nak menawan ataupun menahan beberapa tebusan daripada pihak tentera Zionis untuk dibawa masuk dan nak buat pertukaran dengan mereka-mereka yang ada di penjara. Sebab kita tahu dalam penyiasaan tahanan di penjara Zionis itu sangat dahsyat. Mereka Hamas ambil inisiatif untuk nak buat pertukaran. Tapi dengan kuasa Allah Azza wa Jalla, perkara ini sangat menjadi besar setelah itu. Kan, kalau kita tengok perang itu terjadi dengan sangat pantas dan menjadi isu-isu yang besar. Dan keizinan berperang ini dalam ayat Al-Hajj, kita tengok tadabbur sikit, kita tengok maksud dia. Ayat 39, diizinkan berperang bagi orang-orang Islam yang diperangi oleh golongan penceroboh, kerana sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah amat berkuasa untuk menolong mereka mencapai kemenangan. Ayat 40 itu iaitu mereka yang diusir dari kampung halamannya dengan tidak berdasarkan sebarang alasan yang benar. Mereka diusir semata-mata kerana mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Itu yang ada ucapan daripada pemimpin Hamas. Kenapa kami diserang, diseksa? Kerana kami mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Itu satu bentuk, bila kita dengar itu adalah satu seruan kepada jihad. Mereka kena pertahankan diri mereka. Sebab mereka dihalau, mereka diusir dan mereka diperangi. Mereka ada hak untuk mempertahankan diri. Ini yang berlaku dalam 10 jam pertama operasi ini. Lancar 5,000 roket peluru. Kita tahu juga bahawa Hamas ini mereka ada kepakaran untuk menghasilkan persenjataan. Kalau kita tengok Syahid ada soalan ke? Kalau ada soalan boleh ni. Tak ada. Go ahead, Doktor. Tolong mute ya semua orang. Kalau kita tengok pencapaian pertama ni, Hamas ni dia ada kepakaran. Mereka ada satu tim yang khas. Sebabnya dia ada pakar dulu. Kalau kita tengok Syahid Ayash Muhammad, dia ada seorang pakar bom untuk
Hamas itu sendiri, ya, tentera Al-Qassam. So daripada situlah teori perbuatan bom dan peluru ini dibuat. Mereka menguasai. Dan pada ketika 10 jam pertama itulah berlakulah peperangan, pembunuhan tentera Zionis dan menawan tentera-tentera yang ada, dan memecah masuk jauh ke pengkalan tentera serta penempatan Zionis di sekitar sepadan Gaza. Dikatakan sampai ke 50 kilometer. Ini mereka dapat tewaskan, dapat ambil tebus untuk tawanan. Mereka masuk sampai ke dalam dan terkini subhanallah, taktikal perang Hamas tentera Izzuddin Al-Qassam ni sangat menarik, bila tentera Zionis ini dia berada di sekitar timur, di sekitar utara Gaza ni, dia duduk serang daripada sana di sebelah Lebanon, belah sana kan, duduk serang-serang, tiba-tiba tentera Hamas ini datang daripada belakang mereka. Mereka telah menyusup masuk ke kawasan ni, ke kawasan Israel ini, dan telah membina terowong bawah tanah yang begitu panjang, termasuklah ke negara haram Israel ini. Dan kalau kita tengok, bila tentera Israel dia menyerang daripada utara Gaza tu, daripada sana, tapi dengan kuasa Allah, tentera Hamas ini duduk di belakang mereka dan menyerang mereka daripada situ. Alangkah dahsyatnya perancangan ini. Ini adalah taktikal yang tak pernah terfikir oleh tentera Zionis. Sebabnya serangan darat ini nak berlaku, mereka ambil begitu masa. Mereka ni sangat, bila kita buat tagline Israel cuak tu, memang mereka cuak. Memang mereka ni sangat penakut nak berperang secara darat, nak masuk ke dalam Gaza. Mereka menunggu pakar-pakar perang daripada US datang ke tempat mereka untuk berbincang, merancang dan sebagainya. Tapi pakar yang dibawa itu juga tak pernah terfikir macam mana tentera Hamas boleh menyerang mereka daripada belakang balik. Allahu Akbar. Begitu teliti dan rapi persediaan yang kita difahamkan juga. Hamas ini, tentera Al-Qassam ini, mereka sangat bersedia untuk berperang lama pada kali ini. Ini kejayaan Al-Qassam bagi memori kejayaan Arab pada Perang Oktober 1973, Perang Yom Kippur. So tindak balas Zionis kita tahu, dia buat kerahan 300,000 tentera simpanan dia. Zionis ni dia dah melatih tentera-tentera simpanan mereka. Anak-anak muda mereka dipaksa untuk berlatih ala ketenteraan dan sebagainya. So dia ada tentera simpanan dan dia merayu juga bantuan. Tapi bantuan ini daripada US ini sebanyak 1.8 bilion satu tahun untuk kuatkan ketenteraan di negara haram Israel ini. Bayangkan begitu besar pelaburan US di negara haram Israel ini, yang kita tahu mereka ini juga ada bisnes di belakang-belakangnya. Dia bukan sekadar peperangan membantai umat Islam di Palestin, di Gaza ini, tapi US, negara-negara besar yang ada kilang pembuat persenjataan dan sebagainya, mereka ada bisnes. Bisnes dia bagi kepada Israel. Itu adalah untuk create satu peperangan dan test senjata-senjata yang ada. Itu termasuklah senjata yang dilarang dalam dalam peperangan oleh di peringkat internasional sendiri telah melarang penggunaan fosforus itu sendiri. Ini berlaku, kita tengok video sikit. Gaza ini, boleh nampak ke video saya pasang? Nampak. Boleh nampak. Gaza ini dia padat. So bila satu bom itu jatuh, kalau sekitar tu ada 10 bangunan, dia akan
hancurkan 10 bangunan. Tu kalau kita tengokkan jumlah kematian itu sangat-sangat cepat dari segi kenaikan dia. Bayangkan satu bom itu, dia boleh meruntuhkan kawasan sekitar itu. Dan kita boleh tengok rumah, masjid, sekolah, hospital sepatutnya menjadi tempat berlindung bagi mereka yang kehilangan rumah dan sebagainya, turut dibedil, dibom. Yalah, kita boleh tengok kan, kalau kita dekat sini cuba bayangkan kalau banjir, biasa kita bawa masa-masa banjir pergi ke sekolah kan, tempat perlindungan sementara dan sebagainya. Dan bayangkan tempat perlindungan sementara itu dibom, dihantar dengan peluru berpandu. Sangat dahsyat mereka-mereka yang tidak bersalah menjadi mangsa. Dan inilah perangai Zionis laknatullah, bila mereka membuat sesuatu sangat melampau dalam tindakan mereka. Nak menunjukkan mereka adalah kawan-kawan yang begitu sombong. WHO calls for humanitarian corridor into Gaza, dan kita boleh tengok macam mana berlaku kepada kanak-kanak kan. Kanak-kanak tidak bersalah. Kalau tuan-tuan dan perempuan zoom balik tengok baby sini, berapa ramai yang telah meninggal dunia. Kita pandang dalam-dalam, mereka mungkin tak sempat nak mengenali dunia ini, dan inilah anak-anak syurga. Mereka telah kembali ke tempat asal syurga dan tenang di sana. Tapi kita boleh bayangkan mereka ini tak sempat nak mengenal kasih sayang itu sendiri. Biasa kanak-kanak kalau kita tengok di Malaysia, menangis kita di sini kerana anak-anak di sini kerana nakkan mainan, tak dapat mainan menangis. Tapi menangis anak-anak di Gaza ini, menangis mereka dibom, tuan-tuan dan perempuan. Sangat berbeza, macam langit dan bumi. Menangis mereka kerana dibom. Mereka tak sempat pun nak mengenal mainan. Tak sempat menangis kerana mainan. Mereka menangis kerana dibom. Sangat jauh beza dengan kita di sini. Tuan-tuan dan perempuan, itulah apa yang berlaku kepada mereka. Tentera Zionis ini dia tak kenal kanak-kanak. Kanak-kanak lah paling ramai yang meninggal setakat ini. Kita tahu itu. Paramedik juga terlibat, wartawan sendiri 35 orang telah meninggal dunia. Dibom, dibedil, menjadi sasaran tentera Zionis. Dan ini hospital, kita tahu hospital Al-Ahli Al-Arabi. Sebenarnya bukan 500, saya difahamkan lebih daripada 1000. Bila setelah seminggu, 2 minggu ni mereka mengira balik di hospital ini ada lebih kurang dalam 1000 lebih syahid dalam sekelip mata dengan pengumuman telah dibom hospital Al-Ahli Al-Arabi ini. Dan setakat semalam, malam tadi, 8,005 orang kematian. Termasuklah majoriti daripada kanak-kanak dan wanita. Dan 20,000 lagi cedera. 20,000 lagi cedera. Maknanya cedera itu bukan cedera yang biasa. Kita bayangkan cedera ringan. Tak. Cedera yang kadang-kadang dia dah kudung tangan dia, dah kudung kaki dia, tapi dia masih boleh bernafas. Dah terbakar habis, tapi dia boleh. Kita jangan fikir dia cedera ringan. 20,000 ni adalah cedera yang kadang-kadang akan membawa kepada kematian. Bayangkan kalau kita total up, setakat ni lebih kurang 28,000 terkesan daripada kecederaan dan juga kematian ini. Ini yang Padang Rafah ini dibuka sekejap kan. Itu berapa truk sahaja dapat masuk dan sebagainya. Kita sama-sama doakan supaya sepadan ini dibuka dengan seluas-luasnya untuk bantuan sampai kepada masa-masa di Gaza. Dan terbaru PBB meneruskan resolusi gejatan senjata segera di Gaza tapi tak diendahkan. 28 Oktober
diluluskan resolusi gencatan senjata segera di Gaza, banyak dekat 50 negara menyokong. Yang menyokong, tetapi tak diendahkan oleh Zionis dan sekutu dia. Tak diendahkan. Tetap berlaku serangan, tiada gencatan senjata. Dan hari ini saja berapa ramai yang telah menjadi mangsa. Bermakna kat sini kuasa PBB taringnya telah hilang. Dan pihak Zionis sendiri telah membelakangi semua negara yang ada dan berlagak begitu sombong, tak mempedulikan segala resolusi yang ada, termasuklah resolusi di peringkat tertinggi PBB ini, resolusi gencatan senjata. Dan pada ketika ini telah berjaya, kita nampak ada hikmah di sebalik apa yang berlaku di Gaza, di Palestin. Kita tengok semua negara Arab sekarang ni agak lantang untuk suarakan, termasuklah Presiden Turki yang menyatakan Hamas is not terrorist organisation. Dia telah melaungkan yang Israel operation ini. Dia dah tahu kan genocide punya genocide sebab membunuh kanak-kanak dan sebagainya, macam mana wanita dibunuh. Kita boleh tahu, tapi Arab Saudi dah bersuara, dah bagi tahu normalization tiada, tak boleh ada untuk hubungan dengan Israel. Dan yang terbaru, Hamas adakan perbincangan dengan Rusia berkaitan di Moskow. Ini maknanya ada sokongan daripada negara-negara lain. Dan ada kesatuan, 9 Arab state condemn the targeting of civil line in Gaza. So kita boleh tengok daripada ini, suara-suara ini telah berubah daripada tadi nak normalize, maknanya nak cuba berbaik. Masing-masing tengah lemas dari segi ekonomi dan sebagainya, mata wang jatuh, kita terpaksa bergantung, kita kena berbaik kepada Israel dengan US dan sebagainya. Tapi bila berlaku satu krisis yang cukup besar kepada kemanusiaan, kepada penindasan dari segi umat Islam ini, ternyata negara Arab ini nampak mereka agak bersatu sekarang ini. Dan kita patah balik kepada apa yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 120, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. Walan, kalau tengok huraian mufassirin, kalau tengok walan, biasa lan tu tidak kan, lan tu tidak, tapi kalau ada wa kat depan tu, waw kat depan tu walan. Kenapa ayat ini dia mulakan dengan Allah mulakan walan? Wa kat depan. Biasa kita jumpa lan tu, la tu tidak, lan kan? Tidak. Bila ada wa kat depan tu dia bermakna tidak dan selama-lamanya. Tidak dan selama-lamanya orang Yahudi dengan Nasrani ni akan redha kepada kita. Akan redha kepada kita, umat Islam, pada kamu hinggalah kamu mengikuti agama mereka. Dia kalau tengok kat sini, perkataan agama tak ada. Tak ada pun adin dan sebagainya. Dia letakkan tatabi' millah. Millah ni lebih kepada cara hidup. Lebih kepada cara hidup. So kalau kita kembali balik, orang Yahudi dengan Nasrani ni, dia tak ada pun dia nak dakwah orang Islam, kata masuklah agama kami, hanutilah fahaman Zionis dan sebagainya. Tak ada. Apa yang mereka buat sekarang ni adalah memprogramkan umat Islam ini sendiri untuk nak mengikut milah mereka, maknanya cara mereka. Kalau kita tengok normalisasi itu, mereka cuba nak
nak jajah dari segi pemikiran, jajah dari segi ikutan, nak menjadikan mereka ikutan dari segi cara gaya kehidupan dan sebagainya, termasuklah dari segi kepimpinan politik. Mereka cuba nak membawa dari situ. Dulu Israel ini mereka pegang ekonomi, mereka bangunkan banyak brand-brand dunia. Kita tahu banyak brand yang ada, termasuklah brand makanan, brand kegunaan kosmetik, brand dari segi pakaian dan sebagainya. Termasuklah sangat famous brand-brand yang ada, dan termasuklah teknologi yang ada. Teknologi macam kita guna sekarang ni Waze dan sebagainya, mereka bangunkan. Dan termasuklah yang terbaru, mereka cuba nak normalisasikan dari segi kefahaman politik, power politik ini dengan mereka, supaya milah ini, cara hidup mereka ini diikuti. Itu yang bahaya. So tidak, dan selama-lamanya kita umat Islam pun jangan ada kita menerima tipu daya ini daripada mereka yang sangat zalim ini, yang bongkak, yang begitu angkuh. Ini pesanan daripada Dr. Khalil Al-Haya, wakil Hamas. Dia bagi tahu, dia kata, kami telah dipilih oleh Allah untuk mengobarkan jiwa, nyawa, harta anak-anak kami untuk menentang musuh Allah dan mempertahankan Masjidil Aqsa. Kami juga telah dipilih Allah, juga telah dipilih Allah untuk mewakili umat Islam di seluruh dunia untuk menjadi benteng pertahanan kepada Al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam dan juga masjid ketiga suci umat Islam. Kita, tuan-tuan dan puan, kita terhutang budi sebenarnya dengan saudara-saudara kita yang berada di Palestin. Kerana mereka lah yang menjaga Masjidil Aqsa untuk kita. Mereka lah yang berkorban, mengorbankan anak-anak, mengorbankan nyawa, harta, jiwa mereka untuk nak mempertahankan Masjidil Aqsa. Tak malukah kita pada hari ini kita menyatakan mereka ini teroris? Kalau ada lagi pemikiran macam itu, mengatakan saudara kita di Palestin mencari pasal dengan Israel, kita mengiktiraf negara Israel itu sebagai negara yang tertubuh dengan betul dan sebagainya, itu salah. Kerana saudara kita di sana mengorbankan jiwa mereka, anak, harta, semata-mata nak pertahankan Masjidil Aqsa untuk kita, umat Islam di seluruh dunia. Kita terhutang budi dengan mereka. Kita terhutang budi dengan mereka. Kerana mereka lah yang menjaga tanah air kita yang kedua. Tanah air kita yang kedua. Tuan-tuan dan puan, kalau hari ini kita ada anak dekat sini, ketahuilah kita ada anak-anak kita dekat sana yang sedang berjuang, yang sedang membesar untuk jadi seorang yang mempertahankan Masjidil Aqsa. Tuan-tuan dan puan, ini yang mereka nyatakan. Kami yakin juga saudara seakidah kami di seluruh dunia akan dapat membuat kami terus hidup dan tidak bergantung kepada bantuan-bantuan daripada negara-negara bukan Islam, apatah lagi dari rejim Zionis. Soalannya, di manakah saudara-saudara kami? Di manakah mereka dikala kami memerlukan mereka? Dan mereka kata tidak redha terhadap kelesuan dan kebisuan anda semua. Kami tidak akan maafkannya. Bila ditanya nanti depan Allah, mereka akan tuntut kelembapan kita bersama. Tuan-tuan dan puan, semoga kita tidak termasuk dalam golongan yang didakwa oleh saudara kita di Palestin. Kita sama-sama buktikan yang kita menyokong penuh perjuangan mereka, sebab perjuangan kita bersama untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Dengan itu, MyCare di Malaysia, kita MyCare di Malaysia, kami kalau tengokkan MyCare ni, kita tubuhkan awal lagi 2010 dan disatukan semua NGO-NGO yang ada, termasuk Al-Aqsa Sharif, I4 Syria, Rus Turus, PACE, NICE dan sebagainya ini di bawah satu bumbung. So MyCare ni sendiri macam kata Puan Zurida tadi, bagi tahu kita ada rangkaian networking, recognition, strategic partner. Dah peranan kita lah untuk berperanan menjadi satu NGO
peringkat antarabangsa yang diiktiraf. Kita diaudit oleh Bank Negara. Kita berkolaborasi dengan pelbagai persatuan dan sebagainya di luar sana. Dan kita nak bagi tahu dunia, kita ke arah NGO yang bertaraf dunia. Itu misi kita yang kita nak hantar bantuan ke 22 negara. Termasuklah negara yang begitu penting yang ada Masjidil Aqsa, negara Palestin. Itu yang utama. Ini pegawai CEO kita, Haji Kamaruzzaman Syarul Anwar. Dia juga Presiden Sotes Asia Humanitarian pada 2019 hingga 22 tahun lepas. Sekarang ini diganti orang lain. Kita ada Dr. Fauziah di Iron Lady, Boat to Gaza. Kalau perempuan dan tuan-tuan pernah melihat beliau, sangat-sangat hebat, kuat orangnya. Dan MyCare juga menerima pengurusi baru menggantikan Dr. Hafizi. Dr. Hafizi menjadi penasihat kehormat MyCare sekarang ni. Dan kita ada chairman baru, pengurusi, Datuk Seri Insinyur Dr. Kamal Nasruddin bin Mustafa. Beliau ni bekas Vice Chancellor Uniten yang lepas dan berpengalaman luas dalam pengurusan dan sebagainya. Alhamdulillah sekarang ni pengurusi MyCare tengah berada di Syria, saya difahamkan, dengan beberapa tim di sana dan juga melawat mereka pergi untuk memberi bantuan kepada mana secara tahunan. Bila hujung tahun ni kita dengan isu Palestin itu berlangsung, kita still lagi kena berkhidmat dekat-dekat negara yang lain, turun ke Syria. Ini bantuan musim sejuk di hujung tahun dan sebagainya. Di kamp pelarian rakyat Palestin yang ada kamp pelarian di belah-belah tepi negara Arab dan sebagainya, itu juga menjadi tumpuan bantuan kita. Okey, 168 juta setakat ni dikutip, dan tuan-tuan dan puan boleh tengok sendirilah laporan audit yang telah kita beri. Dan juga kita telah memberi penjelasan dan ada TikTok terbaru kan berkenaan dengan report 2022 berkaitan dengan pembelian hartanah. Kita dah memberi penjelasan yang cukup jelas dan diterima oleh netizen dengan baik. Macam mana pengurusan MyCare ni bertindak dengan bijak sekali, sebab kita membeli bangunan khas untuk operasi daripada kita sewa 10 tahun lepas. Dengan kos sewaan itu 10 tahun dah 1.8 juta. Selama 10 tahun dia tambah lagi kan. Tapi bila kita beli bangunan sebanyak 1.6 juta, itu satu perkara yang bagus lah. Maknanya kita beli masa under market value, masa tu dibeli. Dan insyaAllah supaya tuan-tuan dan perempuan doakan supaya operasi kita berjalan lancar untuk kita membantu seluruh dunia, termasuklah rakyat di Palestin sekarang ini yang tengah sangat sengsara. Saya letakkan satu video kat sini. Ada sound.
Suara dia tak ada Oh, suara tak ada eh? tak jelas, tak ada. Oh, Tersekat-sekat videonya. tak apalah, mungkin tak jelas. Tapi itu video Michael lah. InsyaAllah kalau ada bertandang ke pejabat kita, nanti kita tayang balik. InsyaAllah. So, saya nak teruskan untuk masuk ke misi kali ini. Kita lancarkan tabung kecemasan, bantuan pendahuluan. Kita ada pejabat di Gaza. Michael ada pejabat di Gaza. Sebab duit dah ada dalam bank di West Bank itu. So, dia telah ditransfer di Gaza. So, cawangan di Gaza, Michael ini, Dr. Ziad, dia dah ambil siap-siap. Duit, maknanya awal-awal dah berurusan dengan pembekal dan sebagainya. Itu kelebihan Michael lah, sebab kita ada pejabat di sana kan. So, saluran bantuan itu dapat disegerakan dengan duit yang ada. Sebab biasanya duit yang ada itu kita akan bagi untuk program-program musim sejuk lah pada hujung tahun. Tapi kita gunakan dulu duit yang ada dan kita akan hantar balik melalui sumbangan yang terkini oleh kita di Malaysia ini, dihantar ke sana nanti. Ini bantuan pasal 2 untuk peralatan perubatan. Masa ni ada lagi material yang boleh dibeli untuk bantuan perubatan di Hospital Shifa Gaza ini. Macam sarung tangan, medical box, ubat-ubatan, lampin dan sebagainya. Tapi bila dah kehabisan, Padang Ghafar ditutup, sumber tak ada, itu kita tak boleh nak bekalkan. So wakil kita di sana pun susah untuk nak dapatkan bekalan. Tapi bermula alhamdulillah dengan sumbangan ada, kita bermula minggu hadapan kita akan hantar bekalan barangan kelengkapan yang ada. Ini daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan. Kita doakan supaya bantuan kita yang hantar ni dalam 20 tan barangan yang kita akan hantar, termasuklah peralatan perubatan dan juga pack makanan lah untuk masa-masa di Gaza. Ini ucapan Dr. Hafizi. Ucapan ni ada di, saya ingat di YouTube pun dah diletakkan, kita dah letakkan dekat MyCare. Daripada sini, hadis perjuangan daripada Zaid bin Khalid Al-Juni daripada Rasulullah SAW. Siapa yang mempersiapkan bekal untuk orang yang berperang di jalan Allah, maka ia dianggap benar-benar telah ikut berperang. Dan barang siapa yang mengurus keluarga orang yang berperang di jalan Allah, maka ia dianggap benar-benar telah ikut berperang. Daripada hadis ini, kita ambil semangat daripada sini. Kita memberi sumbangan, kita menolong, menyiapkan bekal, kita membantu menguruskan keluarga. Maknanya dari segi situ, mungkin dah kita bukan di kalangan mereka yang terpilih yang berperang di Gaza.
Tapi kalau kita bantu mereka-mereka ini untuk nak membebaskan Masjidil Aqsa itu, kita doakan kita termasuk dalam golongan yang dinyatakan dalam hadis ini. Dan apa peranan kita? Peranan kita untuk fahami naratif dengan baik dan kita sebarkan, bina naratif yang baik. Kita hantarkan doa-doa kita sebagai senjata mukmin, kita hantarkan doa-doa kita. Jangan berhenti pada suatu saat pun untuk kita terus berdoa. Dan jika ada lebih, beri sumbangan, kumpulkan dana, hantar sumbangan. Dan jadilah Muslim dan da'i yang cemerlang dan berkompetensi. Kalau kita ada keluarga, jadikan anak-anak kita insan yang berkompetensi dalam bidang masing-masing. Cemerlangkan mereka. Kalau hari ini kita menggunakan teknologi daripada barat, daripada negara Zionis, daripada mereka, daripada US dan sebagainya. Kita bina teknologi kita sendiri. Jadikan kita orang Muslim yang cemerlang. Kenapa? Mossad dia menyasarkan PhD holder daripada Palestin bila keluar, ada yang ditembak kan. Mereka takut sangat orang Palestin ini yang ada kepakaran balik ke negara mereka, balik ke Gaza, balik membina kepakaran ajar mereka di sana dengan teknologi. Zionis ini sangat takut kepada mereka ini. So kita bina keluarga kita menjadi keluarga Muslim yang hebat, cemerlang, jadikan anak-anak kita berkompetensi dalam bidang masing-masing. Bukan sekadar bidang agama, tapi bidang-bidang yang lain termasuklah ekonomi, politik dan sebagainya. Saya bila jumpa seorang Palestin masa itu dekat Tokyo, saya kata, apa yang kami boleh bantu kamu di Palestin? Apa lagi? Dia kata, yang paling penting kamu balik ke negara kamu, jadikan negara kamu negara yang hebat dari segi ekonomi, teknologi, dari segi politiknya hebat, tertegaknya Islam, nescaya Palestin akan menang. Nescaya Masjidil Aqsa akan dibebaskan. Allahu Akbar. Saya semoga kita sama-sama doa, kita sama-sama doakan agar kita dapat sama-sama bersolat jemaah di Masjidil Aqsa nanti, dengan betul-betul kita menang, betul-betul kita dapat kunci Masjidil Aqsa sebagaimana Khalifah Sayyidina Umar Khattab mendapat kunci pada kali pertama. Wallahu alam, itu saja daripada saya. Saya serahkan balik kepada Puan Zuridah. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Dr. Muhammad Fahmi pada malam ini. Maklumat yang kita juga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Okey, jadi kita ke agenda seterusnya, iaitu kita buka soalan. Jika ada sesiapa yang ingin bertanyakan soalan, boleh tanya secara direct ataupun boleh juga menulis soalan dalam ruangan chat. Jadi kita bukalah kepada siapa yang ingin bertanyakan soalan. Okey, sementara tu dekat ruangan chat kita ada letakkan di situ link ataupun sekiranya ada sesiapa nak beri sumbangan ada nombor akaun batch kami yang mana kami kumpul untuk diberikan kepada MyCare Melaka. Pusingan pertama hari itu kami telah berjaya mengumpul sebanyak RM10,900 dan telah disampaikan sendiri oleh wakil kami ke Melaka semasa program Kembara Iman ke Melaka. InsyaAllah. Dan pada pusingan yang kedua ni, buat masa ni sehingga siang tadi, kutipan yang berjaya dikutip ialah sebanyak 14,100. Jadi kita berharap malam ni akan bertambah lagi lah. Ada nombor, boleh tengok dekat ruangan chat ni, ada nombor akaun Maybank. Jadi sesiapa yang ingin beri sumbangan untuk MyCare melalui batch kami dialu-alukan, sangat dialu-alukan. Okey, ada siapa yang ingin bertanya soalan? Kami buka kepada siapa yang ingin bertanya soalan. Doktor, Assalamualaikum. Kita nampak banyak protes around the world, unseen before.
Sebelum ni pun ada kan mati-mati di Gaza ni, tapi sekarang ini nampak kelainan. Tapi how effective is that? I mean to change things. Nampaknya Israel makin dia tak kisah pun orang protes-protes ni. Dia protes itu dia ada dua perkara bagi saya lah, pro and cons lah. Tapi banyak side yang positif. Walaupun kita tak boleh nak tekan Israel, memang dia bagi dia, kita tahu dia angkuh kan. Dia sombong. Itu dah tak boleh. Tapi kita boleh nampak tekanan itu berlaku dan ada perpecahan, bibit-bibit perpecahan, tekanan daripada dalam di peringkat jemaah menterinya, daripada rakyat Israelnya. Tapi kalau bila kita baca balik ada tekanan kat situ kepada Netanyahu. Daripada negara-negara lain juga memberi tekanan. Dan dia memberi kesan walaupun di peringkat ketenteraan dia masih lagi diteruskan, tapi dia memberi kesan kepada orang kata geopolitik di kawasan sekitar. Satunya tadi bila bila ada kuasa sokongan daripada seluruh dunia, bila rakyat di beberapa negara bangkit dan sebagainya, pihak pemerintah itu dia akan tengok suatu isu ni isu besar. So bila rakyat turun ke jalanan, ia menjadi satu isu besar dan pemerintah dia akan dia tak boleh berlawanan dengan kehendak rakyat dia. Itu yang berlaku bila PBB dah meluluskan resolusi. So itu satu kejayaan lah di peringkat negara-negara. So kemenangan di peringkat penyokong kepada humanitarian kemanusiaan ini telah berlaku. Cuma dari segi macam mana penyatuan kuasa di peringkat negara-negara Islam, itu yang still lagi kita masih tertunggu. Saya komen on OIC. Sepatutnya isu objektif tanpa penubuhan OIC itu adalah untuk penyakan Palestin. Tapi kita tak nampak OIC itu sangat ke depan. Itu saya rasa kena diberi tumpuan lagi. Kenapa OIC kena pegang hal ini ke depan? Tapi kalau tengokkan apa yang berlaku, Israel pun dari segi sudut ekonomi dia banyak membelanjakan duit tu. Kan? Dari sudut ketenteraan, dia bom dan sebagainya. Last time Perancis pergi jumpa Netanyahu di tempat mereka. Itu adalah deal untuk persenjataan. Dan berapa banyak dia pump duit untuk dapatkan senjata itu. Itu pun dah dari segi ekonomi mereka dah agak tewas di situ. Wallahu alam. Okey, ada siapa lagi yang ingin bertanya soalan? Silakan. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Okey, ini rata-rata kita baca tentang possible ground invasion di Gaza itself. Macam mana keadaannya sekarang ni actually, if we can know about this plan for that Israel yang akan masuk dalam ground di Gaza. Kan dia orang dah start ke Aziz? Mereka dah start masuk melalui utara Gaza kan. Tapi dia tak boleh nak masuk lagi. Dia dah buat ground punya ni. Kalau tengokkan di belah sana, macam saya bagi tahu lagi, hari ini satu kejutan yang tak pernah terfikir macam mana tentera Izzuddin Al-Qassam itu membuat serangan daripada belakang. Itu yang terkejut. Mereka ni nak serang masuk ke Gaza tapi diserang daripada belakang. Itu suatu taktikal yang tak pernah terfikir. Rupanya mereka dah korek di underground punya terowong itu dah masuk ke dalam negara Israel lah. Dah sangat jauh ke belakang. So, itu yang dapat bangkit untuk serangan balik.
Tapi bila berlaku Gaza ini masuk, saya membayangkan negara di sekitar itu tak duduk diam untuk nak membantu. Tapi sampai sekarang kita tak nampak pun tindakan ketua negara yang kata kami akan hantar atau mengugut Israel untuk nak menghalang. At least ada suara yang mengugut kami akan hantar tentera ataupun jet pejuang jika Israel masuk ke Gaza. Tapi sampai sekarang kita tak nampak perkara itu. Ini apa yang berlaku pada tahun 1967, 73 dan sebagainya itu dah tak ada. Semangat Arab itu dah tak ada. Mereka dah nafsi-nafsi lah, dah masing-masing. Okey. Apa doktor nak cakap apa tadi? Saya membayangkanlah macam Dr. Hafizi bagi tahu last time pada program tu, dia kata kali ni mungkin peperangan ini agak lama. Tapi di pihak Hamas pun mereka dah tahu, mereka dah bersedia sebaik mungkin untuk berperang secara lama. So mereka di sana, cuma saya tanya diri kita lah, macam mana kita peranan kita kat sini supaya kita boleh support mereka kat sana dari segi peralatan dan sebagainya, ubat-ubatan dan sebagainya. So peranan kita kena sentiasa berterusan lah. Biasa kita di Malaysia ni dia macam datang sekejap lepas tu hilang. Padahal isu pembebasan Masjid Al-Aqsa ini isu sepanjang zaman. Bila berlaku perkara ini barulah kita panas balik dan sebagainya kan. Itu yang peranan kita sebenarnya kita nak sedarkan anak-anak kita, nak sedarkan masyarakat kita biar perjuangan pembebasan Masjid Al-Aqsa ini dia berpanjangan. Dia menjadi satu kata normalisasi dalam kehidupan kita. Macam mana Israel nak normalaskan orang Islam ini dengan milah dia, dengan cara hidup dia, kita kena normalisasikan perjuangan pembebasan Al-Aqsa ini kepada diri dan keluarga kita lah. Itu perjuangan paling utama sebenarnya. Barulah Gaza boleh menang, Palestin boleh menang. Baiklah, sekarang pun dah pukul 10.32. Rasanya setakat ini dahulu untuk buat masa ini. Dan seperti yang doktor kata tadi, kita sebenarnya sangat kagum dengan bagaimana orang Palestin mendidik anak-anak kecil mereka. Macam baru-baru ni, diorang share macam mana seorang budak kecil dalam budak lelaki kecil dan suasana yang kehidupan susah, kan? Berperang pun masih lagi mengatakan bahawa mereka akan kekal tinggal di sana mempertahankan bumi Palestin. Maksudnya begitulah hebat ibu-ibu mereka mendidik anak-anak ini bahawa bagaimana susah pun mereka akan kekal di situ untuk mempertahankan bumi Palestin di situ. Alhamdulillah. Jadi kita dah sampai ke penghujung program. Jadi terima kasih diucapkan kepada Dr. kerana sudi menonton dan sudi berkongsi maklumat kami semua. Saya pun nak ucap terima kasih juga kepada Seremban 8084 kerana sudi menjemput saya dan juga atas sumbangan sebelum ni. So kita sama-sama lah berusaha untuk kita sampaikan bantuan sebaik mungkin kepada saudara kita dekat sana. InsyaAllah. Okey, sama-sama. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ini. Yang kami tengok ramai juga daripada batch lain daripada tempat lain. Sebab kalau batch kami je rasanya kurang dari separuh. Bilangan tertinggi tadi adalah 86 lah. Alhamdulillah. Jadi sebagai kata penutup, sesungguhnya kita berhutang, macam doktor kata tadi kan, kita berhutang dengan orang Palestin kerana mempertahankan Masjid Al-Aqsa ni adalah tanggungjawab setiap umat Islam. Tapi orang Palestin, mereka tetap di sana. Bagaimana susah pun, bagaimana teruk pun keadaan, mereka tetap di sana menggadaikan usia, harta, masa, tenaga dan seluruh kehidupan mereka untuk bumi Palestin. Oleh itu, peranan kita bantulah apa yang kita mampu, doa yang tidak putus-putus,
berilah sumbangan kewangan semampu yang kita boleh, dan mudah-mudahan di akhirat nanti apabila ditanya, kita ada jawapannya. Apakah bantuan kita untuk saudara-saudara kita di sana? Jadi mudah-mudahan Allah pemudahkan urusan saudara-saudara kita di Palestin. Moga Allah turunkan bantuan buat mereka yang sedang berperang ni, yang sedang susah ini, dan moga Allah muliakan mereka. Sesungguhnya menang ataupun syahid buat saudara-saudara kita di sana. Itu sekian saja untuk malam ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.